Hai doktor, nama saya Muhammad Rizal bin Sabah 289-110. Saya akan menerangkan mengenai latar belakang syarikat. Acumen Enterprise telah ditubuhkan oleh 3 rakan kongsi pada 1 Oktober 2025. Operasi ini dijalankan secara dalam talian bagi mengawal kos. 3. Produk yang dipilih berdasarkan masalah individu yang bekerja bagi mengurus masa mereka. Seterusnya, sambal dipilih sebagai produk pilihan di bawah jenama bumbu. Nama bumbu melambangkan bahan asas masakan seperti bawang dan cili. Produk yang dikeluarkan melalui kilang OEM bagi memastikan sambal dapat dipasarkan dengan cepat dan konsisten. Dan yang terakhir, kerjasama ini membantu dalam mengurangkan kos permulaan dan membolehkan fokus diberi kepada pemasaran serta operasi syarikat. Untuk bahagian yang seterusnya iaitu produk, kami telah memasarkan 3 produk yang berbeza iaitu sambal balado, sambal hijau dan juga sambal ikan bilis yang dihasilkan bagi memudahkan hidangan dan menambah selera. Yang kedua, sambal ini menjadi pilihan kerana popularitinya di seluruh Nusantara. Variasi rasanya yang pelbagai mampu menjadikan sambal ini sebagai hidangan yang penting di kebanyakan rumah sekaligus memastikan permintaan yang stabil sepanjang tahun. Bagi penerangan dan tinjauan industri, yang pertama, kami menggunakan kaedah cash on delivery ataupun COD serta model e-dagang business to business B2B. Ini adalah bagi memudahkan urus niaga di antara syarikat secara digital. Kajian menunjukkan model ini membantu perkembangan perniagaan dengan lebih cepat dan dengan kos yang rendah. Dan terakhir, industri makanan yang berkekal stabil memberi ruang besar untuk berkembang. Keperluan pasaran. Yang pertama, untuk mengelakkan risiko lambakan produk dan kerugian syarikat. Kedua, penilaian membantu merancang pemasaran, bahan, kewangan dan juga tenaga kerja. Yang ketiga, bagi berjamin setiap produk mampu memberi pulangan yang baik. Dan yang terakhir, kegagalan penilaian boleh menjejaskan kelangsungan syarikat di masa hadapan. Di cadangan jualan yang unik pula adalah kami telah memilih beberapa langkah cadangan yang unik seperti di bawah bagi menarik minat pembeli dan juga peminat kedai sambal. Yang pertama, kemudahan. Kami telah menyediakan kemudahan COD iaitu cash on delivery di kawasan berdekatan kami. Yang kedua adalah kualiti produk. Kami akan memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah berkualiti dan yang segar. Yang ketiga, inovasi produk. Inovasi produk pula adalah produk sambal kami boleh dijadikan sebagai menu masakan yang lain. Yang keempat, penjimatan. Penjimatan adalah pengguna kami akan lebih jimat pada masa dan tenaga mereka daripada bersusah payah di dapur. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah pembungkusan produk. Kami telah menggunakan bungkusan dari jenis retort pouch iaitu penyelesaian pembungkusan secara tegar, fleksibel dan talis bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiha binti Muhammad Mokhtar, nombor metrik 289064. Saya akan menerangkan tentang analisis persaingan industri sambal ready to eat di Malaysia. Kami menggunakan model 5 gerak kuasa persaingan Porter untuk menganalisis industri makanan sedia dimakan di Malaysia, khususnya bagi produk sambal. Industri ini dicirikan sebagai industri yang mempunyai persaingan yang sangat tinggi. Ini disebabkan oleh sambal yang merupakan makanan pelengkap penting dalam setiap rumah dan juga mudah untuk dihasilkan. Berikut adalah ringkasan analisis 5 kuasa Porter bagi industri sambal ready to eat di Malaysia untuk jenama bumbu. Yang pertama ialah persaingan sedia ada di mana ianya adalah sangat tinggi bila mana pasaran didominasi oleh gergasi seperti sambal Nyet dan Cik Noh yang mempunyai kesetiaan pelanggan yang luar biasa. Jadi kami perlu bersaing melalui kualiti premium untuk memecah dominasi jenama sedia ada. Yang kedua ialah ancaman pesaing baru. Yang ini adalah tinggi kerana halangan masuk yang rendah menyebabkan ramai pengeluar baharu muncul dengan cepat.
Strategi inovasi pembungkusan dan promosi kreatif adalah kritikal bagi Bumbu untuk kekal menonjol dalam lambakan pesaing sedia ada. Yang ketiga ialah ancaman produk pengganti. Ia pada tahap sederhana ke tinggi, di mana produk seperti sos cili, sambal kering dan serbuk cili merupakan alternatif mudah. Kunci utama adalah menonjolkan keaslian rasa autentik yang tidak boleh ditiru oleh produk pengganti. Yang keempat, kuasa tawar-menawar pelanggan. Ini adalah tinggi kerana pelanggan mempunyai banyak pilihan dan cenderung sensitif terhadap harga serta mengharapkan nilai tambah seperti tester dan diskaun. Harga kompetitif dan pemberian sampel adalah strategi wajib untuk menarik minat pelanggan. Dan yang terakhir ialah kuasa tawar-menawar pembekal. Ini berada di tahap sederhana di mana kebergantungan pada bahan mentah, cili, bawang boleh memberi kesan kepada kos. Strategi yang perlu kami gunakan ialah mempelbagaikan sumber pembekal, multi-sourcing diambil bagi mengurangkan risiko kawalan harga oleh satu pihak dan menjamin bekalan berterusan. Seterusnya ialah 5 kategori pelanggan sasaran kami bagi fasa awal pengeluaran. Yang pertama ialah penduduk di dalam kawasan radius 30 km, iaitu kami fokus kepada jualan COD untuk ahli keluarga, jiran dan sahabat bagi penghantaran segera. Yang kedua, pekerja sektor awam dan swasta, di mana kami menyediakan solusi hidangan pantas buat mereka yang sibuk dengan tugasan harian, terutama para wanita dan ibu. Yang ketiga, pelajar IPT, di mana kami meringankan beban pelajar yang aktif supaya mereka tidak perlu memasak ataupun berbelanja besar di kedai. Seterusnya, pelanggan kedai runcit. Kami akan meletakkan produk-produk kami di kedai runcit yang terpilih untuk capaian komuniti setempat. Dan yang terakhir ialah pengguna digital. Kami memanfaatkan platform media sosial seperti FB, IG dan WhatsApp dan e-dagang Shopee dan Lazada untuk menjual produk kami secara atas talian. Seterusnya ialah strategi harga. Harga kami terbahagi kepada dua, iaitu RM17.90 bagi sambal hijau dan sambal belado, di mana ianya bertindak sebagai enterprise yang mampu pilih sesuai untuk pelajar dan pasaran runcit tanpa menjejaskan kualiti bahan. Dan harga kedua ialah RM19.90 bagi produk dengan bahan mentah iaitu ikan bilis. Perbezaan RM2 ini adalah nilai bagi ikan bilis yang kami gunakan. Kesimpulannya, dengan mengekalkan harga di bawah RM20 dan menggunakan teknik psikologi 90 sen, Bumbu diposisikan sebagai produk kualiti tinggi yang kekal mampu milik bagi semua segmen sasaran kami. Seterusnya ialah strategi pemasaran. Bagi memastikan Bumbu menembusi pasaran dengan berkesan, kami menggunakan strategi 4P. P yang pertama ialah produk. Kami memastikan kualiti produk sentiasa setara dengan harga dan menepati cita rasa semasa pasaran untuk kekal kompetitif. Yang kedua ialah place, lokasi. Cawangan operasi kami terletak secara strategik di Setia Taipan, Setia Alam. Lokasi ini sangat ideal kerana berhadapan dengan jalan utama dan berdekatan dengan sekolah serta kawasan komersial. P yang ketiga ialah price. Peletakan harga adalah sangat berpatutan dan relevan dengan harga pasaran semasa bagi segmen sambal premium. P yang keempat ialah promosi. Strategi promosi kami merangkumi 5 langkah agresif. Yang pertama, pemasangan banner dan banting di kawasan strategik. Yang kedua, pemberian kad keahlian percuma untuk pelanggan yang setia. Yang ketiga, penganjuran cabutan bertuah secara tahunan. Yang keempat, pemasaran aktif melalui Facebook dan Instagram untuk maklum balas pelanggan. Dan yang terakhir ialah sistem ganjaran ejen dan dropship bagi memajukan jumlah jualan. Dengan gabungan kualiti produk dan lokasi yang strategik ini, kami yakin Acumen Enterprise mampu menguasai pasaran yang disasarkan. Seterusnya ialah strategi pemasaran digital.
Kami menggunakan poster yang direka khusus dengan teknik penulisan iklan hard sale dengan tujuan yang jelas menarik perhatian pelanggan dalam masa sesaat dan menukarkan minat tersebut kepada pembelian terus di media sosial dan e-dagang. Penguasaan media sosial dan e-dagang, kami manfaatkan sepenuhnya kuasa media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook dan WhatsApp untuk membina kesedaran jenama. Mengapa media sosial? Statistik Melwata 2024 menunjukkan pengguna meluangkan hampir 39 jam sebulan di TikTok sahaja. Ini adalah peluang emas untuk kami memasarkan produk dengan pantas dan meluas. Seterusnya ialah transaksi tanpa sepadan bagi memudahkan pelanggan. Kami turut menyertai platform e-dagang utama seperti Shopee, Lazada, Live Mall Go dan Kia Store. Ini membolehkan pelanggan melakukan transaksi pembelian dengan selamat dan mudah di mana sahaja mereka berada. Produk bumbu mensasarkan golongan bekerja berumur 20 hingga 60 tahun serta penuntut universiti berumur 18 hingga 22 tahun kerana kedua-dua kumpulan ini merupakan pengguna sambal dalam bidang harian. Berdasarkan catapan ini, majoriti jualan produk bumbu disumbang oleh golongan bekerja sektor awam dan swasta sebanyak 70%, manakala penuntut universiti menyumbang 30%. Bagi pasaran sasaran, pada peringkat permulaan, kami menumpukan kepada jualan setempat memandangkan operasi syarikat masih baharu. Walau bagaimanapun, kami turut menyediakan perkhidmatan penghantaran melalui pos untuk pelanggan di luar negeri serta penghantaran terus bagi pelanggan di sekitar Lembah Kelang. Bagi pelan jangka pendek pula, syarikat merancang untuk mempelbagaikan produk dan bungkusan yang lebih menarik, praktikal dan kos efektif di samping membuka tempahan berskala lebih besar ke negeri-negeri lain. Manakala, bagi pelan jangka panjang, kami mensasarkan kerjasama strategi dengan syarikat gergasi di dalam dan luar negara bagi meningkatkan daya saing serta menembusi pasaran antarabangsa. Bagi aspek pertandingan pula, pasaran sambal di Malaysia sememangnya sangat kompetitif dengan kehadiran pelbagai jenama tempatan. Antara jenama yang mencatatkan permintaan tinggi termasuklah Sambal Nyak, Hajah No Kitchen, Sambal Goreng Cik No dan lain-lain lagi. Faktor utama yang mempengaruhi pertandingan dalam pasaran ini adalah dari segi pembungkusan, strategi pemasaran serta kemudahan mendapatkan sesuatu produk. Oleh itu, jenama bumbu melihat pertandingan ini sebagai satu pemangkin untuk terus berinovasi dan memanfaatkan platform media sosial serta e-dagang bagi meningkatkan daya saing. Kita beralih pula kepada halangan untuk masuk. Bagi halangan untuk masuk, sememangnya terdapat beberapa cabaran utama dalam pasaran produk sambal. Antara halangan terbesar ialah kesetiaan pengguna terhadap jenama sambal sedia ada di mana pengguna cenderung sukar mencuba jenama baharu kerana bimbang produk tersebut tidak menepati cita rasa mereka. Selain itu, dari sudut penjualan atas talian, kekurangan kemahiran dalam penggunaan media sosial dan platform e-dagang turut menjadi satu halangan. Pemasaran digital memerlukan pengetahuan dalam pengurusan teknologi, interaksi pelanggan dan pengendalian platform e-dagang. Walau bagaimanapun, syarikat melihat cabaran ini sebagai peluang untuk terus belajar, meningkatkan kemahiran dan memfokuskan strategi pemasaran digital. Secara keseluruhannya, pasaran sambal di Malaysia mempunyai potensi besar walaupun persaingan adalah tinggi. Produk bumbu ini berpeluang berkembang melalui strategi pemasaran yang berkesan, inovasi produk dan penggunaan platform digital. Dengan perancangan yang rapi, jenama bumbu berpotensi menembusi pasaran yang lebih luas pada masa hadapan.